أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله سبحانه وتعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Mereka yang menyampaikan risalah-risalah Allah dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah, dan tidak ada seorang pun yang mereka takuti selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang mati Tuan Imam, Tuan Bilal sebagai jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah, alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dipertemukan pada malam ini untuk kita sambung sedikit perkongsian berkaitan karya Al-Imam Dr. Yusuf Al-Qaradawi di bawah tajuk Al-Iman wal-Hayah, Iman dan Kehidupan. Malam ini kita sambung pada tajuk pengaruh takut kepada Allah dan balasan di hari akhirat yang berkaitan dengan pendidikan pada buku surat 225. Kata pengarang, ada golongan yang berpandangan bahkan menjadikan ia sebagai suatu pegangan dengan menyebutkan bahawa cara yang ditempuh, cara yang diajarkan oleh agama dengan menanamkan perasaan takut kepada Allah, termasuklah faktor-faktor ketakutan melalui perhitungan di hari akhirat. Kata mereka ia bertentangan dan tidak sesuai dengan pendidikan kepribadian yang bebas merdeka. Maksudnya di antara arus dalam pendidikan moden hari ini, tak payahlah nak takut-takutkan budak-budak dengan elemen-elemen akhirat. Tak semayang masuk neraka, curi, dosa. Tak payah takut-takut kepada Allah, kerana unsur ketakutan ni kata mereka bertentangan dengan elemen penciptaan manusia sebagai bebas. Di dalam Al-Quran apabila membicarakan perihal takut ini, Al-Quran menggunakan dua kalimah, ataupun sebenarnya ada beberapa kalimah lagi lah. Tapi kalau kita dalam bahasa Melayu ni, kita terjemahkan dia sebagai takut sahaja. Dua lafaz yang besar di dalam Al-Quran apabila menceritakan perihal takut, lafaz yang digunakan di dalam Al-Quran adalah al-khawf dan juga al-khasyah. Kalau lafaz-lafaz yang lain antaranya adalah al-wajal dan juga ar-rahbah. Ini perkataan-perkataan dalam bahasa Arab memiliki maknanya yang lebih spesifik berbanding daripada kita dalam bahasa Melayu yang kita tahu baca terjemahan sama aja makna dia, takut. Sebab itu ada orang yang mereka akan cenderung salah tafsir Al-Quran kerana apa? Tidak memiliki penguasaan dalam bahasa Arab, menyebabkan berlakulah salah faham yang merosakkan. Kecuali mereka tidak tahu makna yang sebenar, maka berhajat kepada rujukan dan sebagainya, ia adalah jauh lebih baik.
Al-khauf dan al-khasyah kata para ulama secara makna umum ada persamaan, iaitu takutlah. Cuma apabila Al-Quran menggunakan lafaz tersebut secara spesifik, mesti ada maknanya yang lebih tersendiri. Seumpama disebutkan oleh para ulama, al-khauf adalah kalimah yang digunakan memaksudkan mereka yang takut tanpa memiliki ilmu pengetahuan. Manakala al-khasyah adalah ketakutan bagi mereka yang memiliki pengetahuan terhadap perkara yang dia takuti tersebut. Sebagai contoh, kita ke mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan golongan yang paling takut kepada Allah adalah para alim ulama. Dalam surah Fatir ayat yang ke-28 kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Golongan yang paling takut kepada Allah adalah mereka yang memiliki ilmu pengetahuan. Ketakutan orang yang memiliki pengetahuan tak sama dengan orang yang tak memiliki pengetahuan. Bermakna mereka tahu mana perkara yang diredai oleh Allah, mana perkara yang tidak diredai. Perkara-perkara tersebut akan menjadikan mereka berada pada kemuncak ketakutan yang disebutkan oleh sebahagian para ulama, iaitulah at-taqwa. Takwa kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu pun takut, kan? Tetapi kata para ulama, al-khauf adalah peringkat ketakutan yang biasa. Adapun al-wajal, sebagaimana Allah Taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman itu apabila mereka mendengar nama Allah, mereka akan bergetar hatinya. Ini dipanggil fasa paling awal bagi orang yang memiliki iman. Paling kurang kalaulah dia dengar azan, dia tak pergi semayang pun, tetapi bila dia dengar azan, dia tahu dah masuk waktu lah. Paling kurang tengah buat benda tak elok, dia berhenti kejap, tapi habis azan sama balik. Tak pergi semayang pun. Bermaksud ada tak iman tu? InsyaAllah ada. Cuma dia perlukan kepada kita panggil pendidikan ketakutan yang sebenar. Tuan-tuan minta izin angkat telefonnya boleh? Anak saya dua orang kat buat, saya nak angkat telefon, ada orang call jap. Dia nak cancel. Tak, kalau dia call lagi saya minta izin untuk angkat jap. Jap. Kau kau? Ya. Abang tak kerat jap Okey, baik. Okey, baik. Baik. Mana tadi? Baik, sama balik. Bermakna orang yang dia dengar perkataan Allah, dia ada getaran tu. Cuma getaran tu slow lah. Kita panggil kalau jangkupan jantung tu slow je. Tapi bagi orang yang getaran dia makin kuat, bermaksud dia tahu ni panggilan Allah ni, maka dia akan pergi sambut panggilan Allah Ta'ala sebut. Maka al-khauf dia naik. Kemudian dia akan naik kepada al-khasyah. Kenapa? Dia tahu, kalau aku tak buat ni tak boleh ni. Dia mesti kena buat juga. Macam mana nasib aku ke akhirat nanti. Maka barat kata, ataupun sebilangan daripada orang yang terkesan dengan barat kata, tak payahlah takut-takut ni. Kerana apa? Pendidikan kita hanyalah sekadar di dunia sahaja, tetapi tidak bagi ajaran Islam. Contoh yang mudah, orang yang ada ilmu pasal binatang berbisa macam ular, dan bezakan ketakutan mereka dengan orang yang kita tak reti apa. Kira ular je semua bahaya, ular lidi pun bahaya juga, kan? Padahal ular tu pun tahu, ngaku pun dia takut, kan? Jadi itu bezalah ketakutan. Tengok macam mana bomba, kan, dia ajar kita teknik nak berhadapan dengan ular tedung selah tu, kan, depan mata berdiri tak bergerak pun. Itu kerana mereka telah terlatih memiliki pengetahuan yang baik. Jadi kita nak beroleh pengetahuan tersebut perlukan cabaran, perlukan macam-macam usaha untuk mengeluarkan diri kita daripada ketakutan disebabkan tidak memiliki pengetahuan. Sebab itu kata pengarang kepada mereka yang berpendapat demikian, sepatutnya kami jelaskan, membebaskan pendidikan dari unsur ketakutan dengan sepenuhnya merupakan suatu kekeliruan dan ia bersalahan dengan cara berfikir yang normal. Tak boleh. Sebab manusia lahir ni, kita telah lahir dengan package. Kita akan ada dua sifat yang saling
memerlukan antara satu sama lain. Iaitu kita ada satu namanya perasaan al-khauf, takut. Boleh jadi kita lahir dalam keadaan kita tidak memiliki pengetahuan, tetapi kemudian kita akan belajar untuk deal dengan perasaan takut tersebut, ataupun kita lahir dengan suatu sifat yang namanya pengharapan, ar-raja, berharap. Maka kedua-duanya mesti diimbangkan antara satu sama lain. Jadi kalaulah kita nak buang perasaan takut dalam diri manusia ni, memang tak boleh lah. Kata Dr. Soekrodawi, dari aspek pendidikannya tak logik. Pasal apa? Dia bukan sahaja bertentangan dengan fitrah, bahkan dia bertentangan dengan sifat manusia yang diciptakan Allah mempunyai perasaan harapan dan ketakutan. Apabila sifat takut nyata tidak dapat dihindarkan, maka hendaklah dibatasi hanya terhadap pencipta segala makhluk, Allah yang memegang kuasa tertinggi, sedang untuk selainnya pintu ketakutan itu ditutup rapat. Takut terhadap makhluk yang kecil dan besar segala rupa perlu dihindarkan sejauh mungkin. Bila menyebutkan tentang isu Palestin hari ini, boleh jadi ada sebilangan daripada kita yang beranggapan macam mana nak memiliki keberanian macam orang Palestin. Mereka ni tak takut langsung ke dengan Israel. Bermaksud bagaimana nak deal dengan perasaan takut tadi itu, kuncinya adalah ilmu. Tetapi ilmu sahaja tidak memadai, mesti disaring dengan ujian depan mata. Maka orang yang berhadapan dengan ujian yang sama hari-hari, maka ditambah pula dengan ilmu pengetahuan yang semakin baik, maka itulah ruang untuk dia keluarkan diri daripada ketakutan kepada manusia. Sebab itu kata pengarang, penting untuk manusia ini belajar sampai apa? Sampai kita boleh hilangkan ketakutan kita kepada makhluk selain daripada Allah. Letakkan ketakutan kita hanya kepada Allah. Bahkan para ulama, antaranya Syekh Al-Imam Al-Ghazali, membicarakan tentang takut kepada Allah Ta'ala. Takut itu tak sama dengan ketakutan kita kepada makhluk. Sikap manusia bila takut sesuatu kita akan menjauh, tetapi takut kepada Allah menjadikan kita akan semakin dekat dengan Allah. Ini perasaan yang perlu deal dengan pengetahuan. Dia takkan boleh mari tiba-tiba. Takkan boleh berlakunya kalau berlaku apa-apa kita terus berzikir, kita akan terus berani. Dia takkan jadi. Dia memerlukan kepada latihan-latihan dan memerlukan kepada pengetahuan-pengetahuan yang ditambah semakin baik. Sebab itu tak pelik kita tengok orang Palestin hari ini, keberanian mereka tidak ada tolok banding ni. Kalaulah diberi pilihan, nak berhadapan dengan Israel depan mata ataupun nak lari, rasa mereka akan pilih berhadapan. Cuma kenapa ada yang keluar untuk menuju ke semenanjung Sinai, menuju ke selatan Gaza ataupun ke Rafah? Pasal apa? Fikir generasi-generasi mendatang. Kalaulah dari aspek pendidikan, Allah Ta'ala menyuruh untuk orang yang dalam satu kampung ni mesti ada sebilangan daripada kita ni keluar menuntut ilmu. Pasal apa nak kena keluar menuntut ilmu? Supaya suatu hari nanti balik, waliyunziru qaumahum iza raja'u ilaihim. Supaya bila kita menuntut ilmu balik, ajarkan kepada orang-orang kampung perihal-perihal ketakutan kepada Allah dan sebagainya. Maka benda yang sama juga difikirkan oleh generasi yang berada di Palestin. Kalau semua main kedah aja, maka generasi-generasi pelapis di Palestin ini akan habis. Jadi sebab itu ketakutan mereka, mereka berjaya atasi kerana apa? Ujian yang dilalui oleh mereka makin hari makin dahsyat. Dan hari ini peperangan yang sedang, bukan peperangan pun sebenarnya, pembunuhan kot kita katakan, yang dilalui oleh mereka hari ini membuktikan bahawa betapa kuatnya berdilan terhadap mereka, tapi mereka tetap tabah dengan ujian yang dilalui. Maka kata pengarang, inilah sumber keberanian dan sumber utama kekuatan orang beriman. Sebagaimana dalam beberapa ayat yang Allah Ta'ala sebutkan perihal orang beriman, antaranya dalam surah Al-Ahzab yang kita sebutkan tadi pada ayat yang ke-39, alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Orang yang menyampaikan risalah Allah Ta'ala ni, sifat mereka apa dia? Mereka hanya takut kepada Allah, dan mereka tak takut kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Nak sampai kepada pasal ni bukan mudah. Bukan semua pendakwah berani. Bukan semua orang yang berdakwah di jalan Allah Ta'ala itu akan sampai kepada pasal itu. Pasal apa? Pengetahuan itu dia perlu diselarikan dengan ujian kehidupan.
Begitu juga dalam ayat surah Al-Maidah ayat 54, di akhir ayat Allah Taala sebutkan, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Mereka berjuang di jalan Allah dan tidak takut terhadap celaan terhadap orang-orang yang suka mencela. Mungkin umat Islam di Palestin mereka tak takut dengan celaan, sehingga kan mereka tak takut dengan senjata pun. Tapi beza dengan kita. Kita tak biasa berhadapan dengan senjata, tapi berhadapan dengan celaan ini merupakan suatu perkara yang boleh jadi ada sebahagian daripada kita akan tak larat nak hadap. Kalau di media sosial ni orang kata apa, sekali netizen dah memulakan serangannya, koyak kita. Jadi itu bukti bahawa Allah Ta'ala sebut laumata laim, celaan orang yang mencela ini, kesan dia bukan semua orang boleh hadap. Bayangkan kita berdakwah, orang cela kita macam-macam. Ada orang yang step down tak boleh terima, menyebabkan ada ustaz-ustaz yang tak tahan, boleh jadi yang naik tangan, kemudian dia pun balas balik. Pasal apa? Bukan mudah. Dari aspek teorinya, orang yang berdakwah dia tak takut kepada sesiapa. Tapi bila orang mula cela kita, maka di situlah ujian yang besar, yang membuktikan sama ada kita benar-benar berjuang ataupun kita masih lagi sedang diuji oleh Allah lah. Itu tengah diuji oleh Allah lah juga tu. Begitu juga dalam surah Ali Imran ayat 175, innama zalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu hanyalah syaitan yang mempertakuti teman-temannya. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, takutlah kepada aku kalau kalian benar-benar beriman. Sebab tu Allah Ta'ala kata apa? In kuntum mu'minin. Ucapan ni ucapan yang berat. Jangan takut kepada mereka ni, tapi takutlah kepada aku kalau korang beriman lah. Ucapan ni ucapan yang berat. Bermakna perlu kepada suatu pembuktian yang tidak mudah, yang perlu dilalui oleh sesiapa yang mendakwa bahawa kita adalah orang beriman, kita adalah orang Islam, kita adalah orang yang mempertahankan ajarannya. Maka semua itu perlukan kepada pembuktian. Macam orang nak bergaduh lah, gaduh kat media sosial. Kalau berani jomlah kita jumpa, kalau berani jomlah jumpa kan. Jumpa depan-depan tak gaduh pun. Biasanya begitulah. Itu perumpamaan yang mudah untuk kita faham. Jenis orang konon-kononnya berani sangat ni di media sosial sahaja, tapi bila depan-depan sebenarnya kita pun fikir panjang. Kalau aku tumbuk dia tumbuk balik, aku mati macam mana? Loan rumah tak bayar habis lagi, loan kereta tak bayar lagi. Semua benda tu kita fikir sebenarnya. Tapi kita lupa adanya syaitan yang akan menggoda kita, menyebabkan perpecahan itu menjadi tumpuan utama kita. Tapi dari aspek realitinya kita pun tak berani mana pun. Begitu juga dalam surah Al-Maidah ayat 44, fala takhshawun nasa wakhshawni wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Janganlah kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku. Janganlah kamu ambil keuntungan yang sedikit sebagai ganti keterangan-keteranganku. Allah Ta'ala peringatkan lagi kepada pendakwah-pendakwah, kepada mereka yang sedang menyeru kepada kebaikan. Macam musim perang Israel Palestin pun, sebahagian daripada influencer dia berani dia buat status, dia kata apa? Jangan takut untuk nyatakan kebenaran. Kita tak sokong pun Israel. Pasal apa? Duit kita bukan pada Israel, gaji kita bukan Israel yang bagi. Bermaksud ucapan-ucapan yang menggambarkan sebahagian daripada orang yang mereka ada nama tapi tak berani sangat nak sebut isu-isu gini. Pasal apa? Dia akan ada banyaklah, terutamanya mungkin di barat lah, kat Malaysia ni mungkin tak ke situ sangat lah. Tapi kalau di barat ini, mereka yang terang-terangan menyokong Palestin, habis lah kontrak dia dibatalkan, projek dia kena cancel, kena tarik itu, kena tarik ini. Tetapi dari aspek kemanusiaan mereka tak boleh terima. Mereka tak boleh terima. Sebab itu tak pelik akan ada yang berani juga. Itu kita kata kesan kepada orang yang bukan ada iman pun boleh bezakan di antara emosi, di antara keuntungan untuk diri sendiri dengan perasaan kemanusiaan. Dari aspek satu perkara tak pelik jugalah, ataupun tak dinafikan, orang Islam pun sebenarnya terpecah kepada 3 golongan.
Golongan pertama, orang Islam yang memahami isu Palestin adalah isu umat Islam. Tanah Palestin adalah tanah umat Islam. Isu umat Palestin bukan sekadar isu mereka sahaja, tetapi isu kita semua, yang bukan setakat terhenti kepada isu kemanusiaan, tetapi adalah isu agama. Palestin adalah bumi yang dijanjikan Tuhan. Ni golongan pertama, orang Islam percaya. Cumanya bila semakin lama sangat ujian yang dihadapi, jadi orang Islam ni pun ada yang dia mula ragu-ragu dah dengan isu Palestin. Akhirnya pergi kepada kumpulan yang kedua, yang kata tak memihak kepada Hamas dan tak memihak kepada Israel, hanya memihak kepada kebenaran. Nak jadi orang tengah, nak jadi orang yang konon-kononnya ahli akademik lah. Kadang-kadang betul ke ahli akademik ni semestinya dia tak berpihak? Pada saya tak betul juga. Bukanlah mesti namanya kebenaran itu tak berpihak kepada mana pihak. Tak semestinya. Kadang-kadang orang yang sebut dia tak berpihak tu sebenarnya dia dah berpihak. Jadi tetaplah perlu pilih. Daripada pengetahuan jugalah. Ada orang yang dia mengatakan isu Gaza dan Israel ini dia nak duduk tengah-tengah pasal apa? Bukti dia sendiri tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang apa yang sebenarnya berlaku. Hanya bila tercetusnya peperangan pada 7 Oktober sebabkan Hamas yang serang dulu, maka dia cenderung untuk mengatakan ini adalah salah pihak Hamas. Padahal dia tak baca sejarah yang lepas-lepas. Itu kita tak cabut lagi tu, bahawa yang memulakan serangan terhadap Yahudi di Khaybar pada zaman Nabi, Nabi lah yang pergi serang Yahudi. Bukan Nabi tunggu dia orang serang Nabi. Jadi kita tak pasti apakah pengetahuan mereka terhadap isu ini dengan pengetahuan yang benar, sehingga kan mereka boleh letakkan kepada keputusan, iaitu two state solution, dengan anggapan bagi dua lah negara Palestin, supaya apa, diorang tu pun manusia juga, orang Yahudi pun manusia juga, orang Islam sudah tentulah manusia. Confirm dia tak tengok peta Palestin, dia tak tahu peta Palestin dia semakin kecil. Macam mana dia boleh sarankan idea seperti ini. Dan yang paling teruk, golongan yang ketiga lah, yang memang terang-terang sokong Israel. Kita pun tak pastilah. Kita respect kepada orang bukan Islam yang mereka boleh nyatakan sokongan kepada umat Islam di Palestin secara emosi pun tak lepas dah. Nak sokong Israel tak boleh. Kalaulah tak tahu sejarah pun, tapi tengok depan mata pengeboman hari-hari tanpa henti. Bahkan ada yang menyebutkan jumlah bom yang diturunkan itu setahun, pada tahun 2000, saya tak ingat tahun bila, tetapi pada tahun serangan sebelum ini hanya menyamai dengan seminggu saja pada perang kali 6,000 tan digugurkan selama setahun. Pada tahun sebelum-sebelum ini menyamai hanya dengan 11 hari saja pada kali. Itu pun masih lagi gagal fikir sehingga tergamak untuk menyatakan sokongan kepada Israel. Kita pelik. Pasal apa? Orang Islam dengan pengetahuan agamanya, dia tak akan fikir isu Palestin sekadar isu kemanusiaan, bahkan lebih daripada itu. Pada orang bukan Islam, mereka mengatakan ini isu kemanusiaan, kita kata okey lah, kira okey lah tu. Tapi bagi orang Islam tak selayaknya sedemikian, bermakna perlukan kepada penjelasan yang tuntas. Jadi sebab itu disebutkan lagi oleh pengarang, takutnya orang beriman kepada Tuhan adalah merupakan ketakutan terhadap hakim yang adil, yang menjatuhkan hukuman berdasarkan kesalahan seseorang. Bukannya kita takutkan kepada raja disebabkan dia merupakan seorang yang kejam dan bengis, menyeksa orang yang tak bersalah disebabkan dosa orang yang bersalah. Jadi ini beza di antara seorang raja ataupun seorang hakim. Ketakutan kita adalah kerana apa? Kerana dia orang yang baik, orang yang adil. Tetapi hari ini bahkan juga disebutkan oleh Nabi dalam hadis akhir zaman, seseorang itu dilantik kerana kejahatan. Ni tanda-tanda akhir zaman, seorang pemimpin itu dilantik kerana apa? Kerana kejahatannya. Kita nak lantik dia pasal apa? Dia itu kejam, dia itu zalim. Orang macam ni kita perlukan untuk memimpin negara. Jadi pelik. Takut kepada Tuhan kira-kira menyamai takut seorang anak terhadap ayahnya ketika si anak menyimpang dari jalan yang benar. Di samping takut itu tumbuh harapan terhadap kemaafan Tuhan dan keinginan untuk memperoleh rahmat yang luas sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah.
ulaika alladziina yad'un yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu ila akhir ayat. Di antara kesan ketakutan dalam diri seseorang itu adalah dia bukan sekadar takut sehinggalah tak nampak jalan keluar, tetapi ketakutan tersebut dengan hujungnya meyakini adanya pengharapan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 57 yang bermaksud mereka mencari jalan kepada Tuhan mana yang paling dekat, dalam masa yang sama mengharapkan kurniaannya dan takut kepada siksaannya. Ada satu posting yang ditulis di blog dia. Blog ni pun kita dah lama dah tak dengar. Zaman orang yang dari 90-an tu zaman-zaman kemunculan blogger-blogger. Kalau hari ni tak ada dah orang panggil dia sebagai blogger kan. Hari ni semua nak jadi YouTuber, macam-macam namalah, influencer. Tapi kalau dulu ada blogger. Ada satu blogger ni, dia mengaku dia sebagai bekas Muslim. Cuma saya tak sempat stok lah dia orang mana. Nama panel dia tak silap Abu Yusuf. Dia mengaku dia sebagai bekas Muslim. Maksudnya apa? Dia telah murtad. Dan sefaham saya daripada tulisan-tulisannya, dia cenderung untuk mengatakan tidak ada kewujudan Tuhan. Dia tak percaya tentang kewujudan Tuhan berdasarkan pengalaman dia sewaktu dia jadi Muslim. Ini orang Melayu kita ni. Tuan suruh cari, rasa jumpa je. Cuma saya tak ingat nama tu. Cuba type bekas Muslim, saya rasa jumpa. Memang dia sebut dalam isu Palestin ni, dia kata apa? Ini bukti Tuhan tak wujud. Dia pelik orang Islam hari-hari baca kunut nazilah, minta Tuhan bantu orang Gaza. Dia kata apa? Kalau Tuhan ada lama dah Tuhan bantu. Tuhan tak ada, sebab tu Tuhan tak bantu. Kita dengar ucapan ni kita jadi nak marah lah kan. Sebab tu dia kata apa? Siapa yang datang dekat blog saya ni, setakat orang Islam jadi maki hamun, saya tak heran lah. Saya dah hadap lama dah. Orang Islam yang jenis maki hamun, orang Islam yang jenis ugut-ugut ni, dia kata apa? Ini bukti orang Islam yang dia sebenarnya tak percaya kat Tuhan pun. Sebab apa? Dia nak paksa orang ikut dia. Ni pun penting juga untuk kita memberi suatu usaha yang baik dalam dakwah lah. Kerana tak nafi lah orang Islam di Malaysia ni, secara spesifik lah, kita tak sebut tempat lain lah, kebanyakan orang Islam kita ni bila berlaku satu isu yang kontroversi, kita akan cenderung untuk maki hamun berbanding daripada kita berusaha untuk beri penjelasan. Arus yang nak bagi penjelasan ni terlalu minima, tetapi arus yang maki hamun ni kuat. Dia sebenarnya bukan isu agama je, dia apa juga isu pun yang berlaku, yang jenis kaki maki hamun ni lebih ramai daripada yang nak beri penjelasan. Dan ada orang yang bagi penjelasan pun tetap dia tak boleh lepaskan daripada maki hamun dia. Itu pun problem jugalah. Jadi menyebabkan orang-orang macam ni dia jadikan itu sebagai suatu benda yang bersifat peribadi. Orang macam ni sebenarnya boleh jadi dia ada pengalaman hidup yang buruk. Contohnya ayah dia, mungkinlah kita kata ustaz, kita tak kenal dia lah, tapi boleh jadi ayah dia pendakwah, tetapi ayah anak ni bila buat salah je kena pukul, bila buat silap je kena maki hamun, pada ayah dia ustaz kan. Ataupun lebih teruk lagi, bila minta penjelasan tak dapat, dan bila tak dapat penjelasan kena pukul lagi, menyebabkan dia ada trauma dan dia akan berdendam. Boleh jadi environment yang dihidup tu menyebabkan dia jadi rasa ini dendam yang mesti dibalas lah. Jadi dibalas macam mana? Dengan dia keluar daripada Islam. Sebab tu bila orang maki hamun dia, itu adalah turning point untuk menjadikan dia semakin kuat. Dari aspek kita panggil semangat, bukan dalam ajaran Islam sahaja apabila kita ini dimaki hamun, kita akan makin semangat. Bila kita berhadapan dengan cabaran yang kuat, pendakwah akan semakin semangat. Sebenarnya bukan orang Islam je, sesiapa sahaja yang beranggapan perjuangan dia adalah benar, makin dia maki hamun, dia akan semakin kuat. Dia akan semakin kuat. Tak percaya tengok kumpulan LGBT lah kan, macam-macam maki hamun. Tapi kita tahu tak, ajaran ini ataupun kumpulan ini semakin berani. Dan di Malaysia ni kalau kita perasan dah trend mengaku saya orang Islam, saya gay. Dah jadi trend mengaku.
ni kekasih saya, dah dalam posting video mengaku pada mulanya mak ayah saya tak redha. Dia dah berani cerita. Pasal apa? Kerana mereka dicaci hama, dimaki, dan mereka rasa ini perjuangan yang betul. Kita geli lah dengar, tapi benda tu berlaku real. Bermaksud cara nak dakwah kepada mereka ni pun tak boleh untuk kekalkan mereka dalam environment tersebut. Walaupun benda yang mereka buat tu salah, kita tak nafi, tetapi dia bukan lesen untuk kita maki hamun mereka. Memang satu benda yang sukar lah. Kerana kita kan dah biasa kan, benda tak betul memang kita akan mulakan dengan ucapan yang paling simple. Apa dia? Bodoh kan? Paling simple. Benda tu paling simple sebab kita marah. Kita pun tahulah kita ni bukan Nabi, tetapi dari aspek dakwah ada masanya kena tarik nafas dalam-dalam kan, kena lepaskan. Kalau nak paling kurang pun letaklah pancing bag kat rumah kan, pukul lah sesuatu hati, lepas tu pergilah berdakwah paling kurang. Pasal apa? Dari aspek kesannya maki hamun ni, dia melahirkan generasi-generasi yang kuat dendamnya kepada ajaran Islam. Dia akan attack ustaz, dia akan attack institusi agama, dia akan attack semua elemen-elemen yang boleh dia attack. Padahal sebenarnya dia ada masalah peribadi je dengan beberapa individu sahaja, tapi dia pukul rata ustaz semua sama, pendakwah semua sama, masjid semua sama, institusi dakwah agama semua sama. Buktinya tengoklah. Padahal boleh jadi mereka yang duk maki hamun tu bukan orang autoriti pun, tetapi itu kesan apabila mereka berada dalam lingkungan di maki hamun, jadi akan memunculkan generasi-generasi macam ni. Dalam posting ni dia kata apa? Pelik orang Islam beria minta Tuhan bantu. Dah berapa ramai mati dah. Kalau betul-betul Tuhan itu wujud, nescaya Gaza takkan diserang. Ini satu fahaman yang kita kata dipelopori oleh kumpulan-kumpulan etis, iaitu mereka beranggapan bukti Tuhan tidak wujud adalah kerana banyaknya ataupun ramainya orang yang miskin, ramainya orang yang susah, dan yang paling penting kezaliman bermaharajalela. Bermaksud mereka tak boleh terima dengan sifat Tuhan apa dia? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tuhan Maha Penyayang, Tuhan itu adalah sifatnya mengasihani. Maka macam mana Tuhan yang sifat mengasihani boleh benarkan perkara-perkara ini berlaku? Jadi ini benda yang dia tak boleh diselesaikan dengan maki hamun. Memerlukan kepada jawapan dan memerlukan kepada skill dakwah perlahan-lahan lah. Memang tak mudahlah nak tarik, kerana mereka akan argue. Mereka tak akan boleh terima. Kerana dalam Islam, macam mana kita faham maksud baik dan buruk, apa itu qada dan qadar, ini kefahaman yang telah ditanam sejak daripada kita kecil. Bermakna generasi hari ini ada kepincangan yang besar. Mereka tak dididik dengan makna qada dan qadar, dan juga makna baik dan buruk sebagaimana yang sepatutnya dididik kepada generasi-generasi sebelum ini. Kita tahu kan, bila berlaku suatu peristiwa yang baik, alhamdulillah, syukur, itu bukti Tuhan wujud. Tetapi apakah bermaksud bila berlakunya accident, bila berlakunya benda yang buruk, ini bukti Tuhan tak ada? Tidak. Itulah namanya qada dan qadar, ketentuan-ketentuan yang kita tak boleh adjust. Dan baik dan buruk itu adalah ujian yang didatangkan oleh Allah. Kita boleh datangkan ayat Quran kan, Allah Ta'ala akan datangkan kepada kita ujian, mati, kehilangan nyawa, kehilangan harta benda. Di ujung apa Allah kata? Wa basyiris sabirin. Cuma sepatutnya kita cerita ni kepada generasi awal, mereka baru kenal Islam. Kali ini ujian dia adalah nak terangkan kepada orang yang dia dah mula tak percaya kepada Tuhan, dalam keadaan dia beranggapan Tuhan itu mesti beri baik sahaja. Baik tu pula dalam kepala dia apa dia? Gaji naik, hidup mewah, senang lenang, semua orang happy. Itu je. Jadi benda ni kita kata mana boleh terima? Mana boleh dalam hidup kita, bila berlaku benda yang baik, alhamdulillah. Bila berlaku benda yang buruk, terus caci maki hamun Tuhan. Ini adalah suatu bentuk salah faham yang sangat-sangat kritikal dan perlukan kepada penjelasan. Cuma nak terangkan kepada dia tu, kita tak boleh terang kecuali kita memerlukan sokongan-sokongan daripada mereka yang ada pengalaman. Seumpama golongan etis yang convert masuk Islam. Orang macam ni sangat-sangat membantu kita. Kita kalau nak jawab secara umum, kita boleh lah kan, tak kalau tuan, tapi tak boleh. Itu untuk kuliah umum. Tapi untuk dakwah secara spesifik, kita memerlukan jawapan dan dialog yang lebih real dengan orang-orang macam ni.
Jadi macam mana nak bantu? Kita kena perlahan-lahan, rajin-rajin berinteraksi dengan mereka yang convert. Mereka yang convert ni, terutama mereka yang kritikal dengan ilmu pengetahuan dia, antaranya adalah Dr. Jeffrey Lang. Dia ada tulis buku macam mana dia masuk Islam, termasuklah dia ada satu siri ceramah bersiri cerita macam mana pandangan etis terhadap Tuhan, kemudian dia betulkan balik macam mana yang dia pelajari ketika mana dia masuk Islam. Jadi ini satu isu yang pada saya kita dah tak boleh abaikan. Di Indonesia, golongan agnos yang akhirnya menjadi etis dah lama dah kuat. Di Malaysia, kumpulan Melayu etis dah mula bertapak dengan semakin kukuh, dan saya kira benda ini ada kaitan antara perkataan al-khauf, al-khasyah dengan ar-raja' sebagaimana yang kita pelajari daripada al-qada' dan qadar yang ada dalam ajaran Islam. Itulah yang boleh saya kongsikan pada malam ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wallahu a'lam.